Baik, terima kasih Mazela dan bersama saya Grace Hujan untuk Innotek. Baru berusia 25 tahun, Suraila Ella tidak pernah merasa ketinggalan di belakang kerana rakan sebaya yang bekerja di bandar besar. Kerana beliau mampu memperoleh pendapatan lebih RM5,000 sebulan dengan bertani. Hanya dengan mengusahakan kebun sayur milik keluarganya, gadis Kenyah lepasan Politeknik Mukah itu memilih pertanian sebagai sumber pendapatan utamanya. Kita ikuti laporan yang disediakan ini. Menurut Suraila yang tinggal di Umar Lebu Kulit Sungai Koyan, beliau mengusahakan kaedah penanaman sayur-sayuran menggunakan sistem terbuka sejak 2017 lalu selepas menghabiskan pengajian pengurusan perniagaan di Politeknik Mukah. Anak ketiga daripada 5 adik-beradik itu bersyukur dengan sokongan yang diberikan oleh ibu bapanya untuk mengusahakan tanah seluas 2 hektar. Untuk sampai ke tahap itu hari ini jelasnya beliau juga berdepan cabaran serupa yang dilalui pekebun lain apabila tanaman diserang penyakit. Antaranya macam mana kita menanam ni, tak semestinya tanaman ini akan bagus, mesti ada masalahnya juga. Macam daun dia rosak, macam daun sawi ni ada serangga. Kita kena cari cara lah macam mana nak itu dia rawat dia balik. Bercerita lanjut, Suraila berkata keputusan yang dibuat pada 2017 itu adalah tepat buatnya dan sekarang beliau mampu memperoleh pendapatan 6 hingga 7,000 sebulan. Selain itu jelasnya beliau dan keluarga juga tidak menang tangan apabila turut menerima tempahan sayuran dari luar Belaga seperti murum dan bintulu. Pada masa sama, Suraila turut menzahirkan rasa terima kasih kepada Jabatan Pertanian khususnya di daerah itu yang tidak hanya membimbing malah membantu dari sudut penjagaan tanaman. Untuk bahagian sini ada daripada pertanian Sungai Asap dan juga bahagian Kapit lah bantu kami dalam segi bantuan skim baja, jentera bajak tanah. Itulah sekarang dengan jalan raya lah bantuan kami. Mereka akan selalu bagilah tahun-tahun lepas. Dalam meningkatkan pendapatan isi rumah, peranan beliau juga amat penting dalam meneruskan legasi keluarga dan ia sekaligus selari dengan inisiatif Kerajaan Sarawak dalam mentransformasikan dan memacukan sektor pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan rakyat di kawasan luar bandar melalui pengkomersialan sektor pertanian. Saya Cody Grace dan juga juru kamera Anthony untuk TVS Belaga. Kita kini melihat semakin ramai yang menggunakan drone bukan sekadar sebagai alat hobi biasa tetapi juga digunakan dengan semakin meluas bagi aktiviti penting seperti pengawasan hutan serta pemantauan keadaan trafik dan cuaca. Ia tidak menghairankan jika ada orang yang sanggup menggunakan duit sendiri untuk membeli alat-alat yang boleh digunakan untuk mencipta atau menghasilkan drone bagi kegunaan tersendiri. Kita ikuti laporan yang disediakan oleh saya sendiri dan juru kamera Zaim Zarfan. Hanya sekadar hobi, kini anak muda ini memiliki lebih daripada 10 unit drone buatan sendiri. Ikuti laporan saya Grace Hujan dan juga juru kamera Zaim Zarfan dari TVS Kuching. Syukri Arabi yang memiliki kelulusan ijazah sarjana muda dalam pengurusan perniagaan dari UNIMAS berkata, sejak beliau mendalami hobi dalam teknologi yang berinovasi itu dan menerokainya dengan lebih mendalam, beliau kini sudah dapat menghasilkan mesin pencetak 3D khusus untuk meningkatkan keupayaan drone. Selain daripada itu, hobi ini juga telah membuat saya mencuburi bidang inovasi yang lain, contohnya seperti 3D printer. Disebabkan hobi FPV drone ini memerlukan saya untuk sentiasa customize the look of the drone. Kita akan menggunakan 3D printer lah untuk mencipta aksesori-aksesori yang kita boleh guna pakai pada FPV drone.
contoh 3D printer seperti yang kita boleh tengoklah di sini. Jadi dengan wujudnya teknologi ini, saya boleh menterjemahkan apa idea dan rekaan inovasi yang saya nak lakukan kepada hasil drone-drone yang saya hasilkan. Walaupun tidak memiliki kepakaran dalam bidang elektrik dan elektronik, pemuda berusia 30 tahun ini menimba ilmu menerusi internet seperti YouTube serta perkongsian ilmu daripada rakan terdekat yang mahir dalam pembuatan dan penciptaan drone buatan sendiri. Menurut Syukri, selari dengan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk memperkukuhkan lagi pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta latihan dan pendidikan vokasional dan teknikal TVET, Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas mengambil inisiatif untuk mengadakan bengkel sebagai salah satu pendekatan bagi melahirkan belia berjaya maju dalam menangani cabaran revolusi perindustrian 4.0. Selain memberikan pengisian yang menarik untuk pembelajaran katanya, tenaga pengajar boleh menjalankan aktiviti amali atau hands-on yang turut memainkan peranan penting untuk memupuk minat kepada pendidikan STEM dan TVET. Okey, pada pendapat saya, penggunaan gadget seperti ini sangat membantu untuk menjadikan pelajar lebih berminat dalam bidang yang mereka belajarlah. Disebabkan semua benda ini berkaitan dengan hands-on dan multidisciplinary. Di sini maksudnya kita bukan belajar satu bidang saja tetapi lebih daripada itu. Sebagai contoh untuk mencipta satu drone ni kita perlu tahu tentang design, kita perlu tahu tentang electrical dan electronics. Kita juga kena tahu tentang bagaimana radio frekuensi dan sebagainya. Coklat antara makanan kegemaran ramai seolah-olah mempunyai kuasa luar biasa yang mampu memberi kegembiraan kepada sesiapa sahaja yang menikmatinya tanpa mengira peringkat usia. Kegilaan terhadap coklat tidak pernah pudar. Seiring perubahan zaman, coklat kini ditawarkan dengan pelbagai variasi dan daya penarik yang menggiurkan. Bertolak dari minat terhadap coklat, Puan Nur Asmah yang juga pemilik roti Laziz Enterprise menggunakan kombinasi bahan tempatan Sarawak untuk menghasilkan variasi produk coklat unik iaitu jenama celum. Menurut Asmah, celum bermaksud hitam dalam bahasa Iban merujuk kepada warna coklat yang gelap. Katanya produk coklat celum ini mempunyai 5 jenis variasi iaitu coklat Tiong Delight atau terung asam, coklat sagok pearl, coklat tabaloid crunch, coklat black pepper dan coklat Laziz spice. Keunikan coklat celum buatan Sarawak adalah boleh dikatakan coklat ini dihasilkan 100% menggunakan bahan-bahan sumber daripada Sarawak. Contohnya seperti tebaloi, sagok, terung asam yang dijadikan manisan, black pepper, lada hitam dan spice ataupun rempah-rempah yang boleh didapati di Sarawak. Itu maknanya setiap perisa coklat celum mempunyai hasil bumi Sarawak dan mempunyai rasa yang eksotik lah. Asmah yang juga usahawan bimbingan Lembaga Koko Malaysia mula mengorak langkah dalam perniagaan dengan mengusahakan perusahaan bakery pada tahun 2010 sebelum beralih kepada produk coklat celum yang mengetengahkan cita rasa masyarakat tempatan. Setiap produk coklat menggunakan peratusan campuran dark coklat yang berbeza mengikut perisa. Katanya coklat celum mempunyai keunikan tersendiri kerana melambangkan identiti orang Sarawak. Salah satunya daripada macam coklat black pepper ataupun lada hitam. Lada hitam yang memang kita tahu, lada hitam Sarawak memang kita tahu dia merupakan salah satu black pepper yang terbaik di dunia, antara yang terbaik di dunia. Jadi ini kita gabungkan di dalam penghasilan coklat di mana sekiranya kita makan coklat black pepper ni, dia is good for your lung, is good for your heart untuk peredaran darah juga. Sambutan menggalakkan yang diterima produk celum yang banyak menggunakan bahan-bahan mentah ini telah membantu usahawan huluan dan hiriran meningkatkan jualan mereka. Tebaloi dan sagok ni hanya dijual secara direct ya daripada kawasan perkampungan, tapi bila kita buat coklat ni, kita proses coklat ni,
permintaannya banyak, secara tidak langsung permintaan kepada saguk, terbaloi dan kepada usahawan huluan dan hiliran tu meningkatlah. Sementara itu, Rif Omar yang berpeluang merasai coklat celum begitu teruja merasai keunikan rasa gabungan coklat tersebut. Saya jarang rasa coklat yang rasa eksotik dan lokal. You boleh combinekan sekali dengan rasa lokal tu. So sedap. And then kombinasi tu menjadi. Something unique is about the black pepper flavor, which I cannot try it before. So there's a lot of flavors. And I think one of my favorites is this terbaloi chocolate. Yeah, it's a bit sweet. Walaupun pandemik COVID-19 memberi impak yang besar dari segi kekangan pekerja, pergerakan dan bekalan bahan-bahan mentah yang agak terhad, namun produk celum tetap kekal mendapat sambutan dan perhatian pelanggan. Industri makanan berperanan penting dalam mempengaruhi sektor ekonomi negara. Kini, produk celum iaitu coklat mendapat tempat di pasaran. Laporan Media bersama juru kamera Rafiq, TVS Kuching. Itu saja buat masa ini. Saya Kurnia Sujan. Salam hormat dan saya kenal.